Melayu itu maknanya mulia. Sebab bangsa Melayu ini ada dalam catatan dalam sejarah mengatakan bangsa Melayu ini adalah lahirnya daripada keturunan yang amat mulia. Keturunan kita dalam belah bapa sana itu, bangsa Melayu kita adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hebatnya bangsa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati, yang dikasihi, anak-anak pelajar hafiz, pemuda-pemudi, alhamdulillah kita syukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesyukuran kita sebagai Allah Taala memilihkan kita untuk kita lahir di atas permukaan bumi ini dengan satu zuriat, satu keturunan yang namanya kaum Melayu, baka Melayu, bangsa Melayu. Kita syukur, alhamdulillah. Kita tidak ada hak nak memilih. Kata kita nak lahir atas muka bumi ini untuk jadi keturunan apa, kita tidak ada hak. Itu adalah hak penentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mengucap terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Melayu, apakah takrif definisi yang dikatakan Melayu itu? Kalau di dalam karangan kitab sejarah Patani yang dikarang oleh seorang ulama Patani yang namanya Syekh Abdul Rashid Al-Fattan, dalam mukaddimah dia nak sebut Patani itu, dia sebut dulu Melayu. Melayu Patani. Dia beri satu takrif, Melayu itu arti apa? Melayu itu maknanya mulia. Melayu mulia. Sebab apa Melayu mulia? Sebab bangsa Melayu ini ada dalam catatan dalam sejarah mengatakan bangsa Melayu ini adalah lahirnya daripada keturunan yang amat mulia. Keturunan kita dalam belah bapa sana itu, bangsa Melayu kita adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hebatnya bangsa Melayu. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dalam catatan sejarah kita ingat bahawanya bagi Nabi Ibrahim itu isterinya 2 orang. Satunya Siti Hajar, satu lagi Siti Sarah. Kita ingat 2, yang asal Babylon, yang asalnya Mesir. Tetapi dalam satu lagi catatan sejarah yang penting, baginda Nabi Ibrahim sana itu ada isteri yang keturunan daripada Nusantara. Namanya isteri ketiga itu Siti Konturah. Siti Konturah. Siapa Siti Konturah ini? Siti Konturah ialah putri daripada kerajaan gunungnya Himalaya. Himalaya, gunung tertinggi, Everest. Itu isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disitulah bermulanya bangsa Melayu. Jadi dalam catatan sejarah ada sebut Nabi Ibrahim bergerak mari duduk di kawasan Nusantara kita, melaluinya negeri-negeri daripada Himalaya menuju kepada kawasan kita Asia, Myanmar, dan menuju terus sampai ke Kemuja Campa. Jadi baka kita ini dah baka yang keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baka-baka ini yang jadinya induk kelahirannya bangsa yang disebut kata bangsa Melayu, Melayuiyun, dan juga pasalnya Jawa, Jawa ataupun Jawi. Bangsa Melayu kita, kalau orang Arab dia sebut satu saja, Melayu dengan Jawa ni satu saja, disebutnya Jawi.
Daripada Jawa pergi ke sana, panggilnya Jawi. Itulah rumpun bangsa yang besar. Maka kita lihat pula di dalam lipatan sejarah. Kalau kita tinjau kepada sejarah belakangnya 25.000 tahun dahulu, ada ahli-ahli kaji selidik yang membuatnya satu kitab tebal, namanya Sejarah Tamadun Alam Melayu Asal Usul Melayu Induknya, yang induknya besarnya, dipimpin oleh Puan Zahara, Profesor Dr. Wan Hashim Wanteh, Ni Hasan Suhaimi, Ni Abdul Rahman. Jadi bangsa Melayu kita di sini dahulu 225 tahun dulu di kawasan Nusantara yang sekarang kita memanggilnya ASEAN. Kalau zaman 25.000 tahun dulu tidak seperti hari ini. Tidak seperti ada pulau kepulauan kecil sampai berpuluh-puluh ribu pulau. Nusantara zaman dahulu 25.000 tahun dulu jadi setanah sedaging. Setanah sedaging. Masa itu panggilnya benua Sunda. Benua Sunda. Tetapi dengan takdir Allah SWT, apabila marinya berlakunya gempa bumi, gunung berapi, banjir besar dan sebagainya, gunung berapi yang besar pecah tanah benua Sunda kepada pulau-pulau, mana ratusan pulau kecil-kecil. Manusia yang diselamat daripada kejadian yang berlaku sewaktu itu lari untuk selamatkan diri. Dalam buku yang dikarang oleh satu buku namanya Melayu Islam, yaitu almarhum Profesor Dr. Burhanuddin Al-Helmi, orang Kedah kena nama ni. Profesor Dr. Burhanuddin Al-Helmi kata, istilah Melayu itu artinya Melayu mula, bermula. Layu itu artinya lari, bermula lari kata selamat. Lari ke mana? Membangunkan negeri yang awal. Negeri yang awal dipanggilnya negeri Melayu ataupun tanah Melayu. Itu ada takrif. Melayu, negeri yang mula, yang lari membangun. Negeri yang awal panggilnya Melayu. Jadi bangsa Melayu kita bangsa yang lama, yang tua. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan berminat, ini buku. 2 jilid tebal. Asal usul Melayu induknya di benua Sunda. Jadi apabila bangsa Melayu jadi bangsa yang besar, sejarah mengatakan bahwasanya zaman dulu bangsa Melayu kita belum lagi menganut agama. Orang Melayu zaman dulu dicampur aduk antara orang gunung, orang bukit dengan orang laut. Orang pinggir laut, orang laut dia panggil. Berkahwin antara orang gunung, orang bukit berkahwin. Bercampur aduk. Yang mana termasuk juga orang-orang gunung itu adalah orang Melayu asli. Sekarang orang asli kita tinggalkan Melayu, panggilnya orang asli saja. Walhal itulah orang Melayu asli. Yang jadi nenek moyang bagi kita punya bangsa. Jadi orang zaman dulu dia sembah matahari. Ni Melayu kita ni. Dia sembah matahari, dia sembah bintang, dia sembah bulan, dia sembah air sungai, dia sembah air cagak, semua sembah. Pujaan dia, dewa-dewa dia. Sampai kepada abad yang ketiga tahun 200 Masehi, pendakwah-pendakwah daripada India membawa agama Brahmayana berjemaah daripada India berlayar sampai tempat kita di sini. Pertamanya bangsa Melayu kita tinggal agama, bukan habis, tinggal agama yang puja bukit bukau, pokok kayu dan sebagainya, menerima agama Brahmayana.
Yang pertama menerima itu ialah Raja-Raja Melayu. Menerima agama Brahmayana dalam tahun yang ke-300 Masehi. Diikut pula 200 tahun 500 Masehi, bangsa Melayu kita tinggal agama Mahayana, iaitu Brahmayana, memeluk agama Hindu. Hindu itu agama, bukan orang, bukan bangsa. Tapi bangsa yang bawa agama ini pentingnya ialah bangsa keturunan India, daripada India ataupun orang Hindi. India bawa. Lalu itu harus kita faham, India itu bangsa keturunan, macam kita juga Melayu, bangsa keturunan. Brahma, Hindu, Buddha itu agama. Agama. Jadi, pertama yang agama daripada India mari bawa menyebar di sini, maknanya kelompok pendakwah-pendakwah yang mari menyebar agama di sini. Jadi, Raja-Raja Melayu dulu menerima agama India, agama daripada India. 3 agama, 3 tamadun, Brahmayana, Hindu, dan juga agama Buddha Mahayana. Di kawasan kita di semenanjung tanah Melayu, apakah negeri yang tertua sekali? Negeri yang lama yang tertua di semenanjung tanah Melayu. Mengikut kami buat kaji selidik, negeri yang tertua sekali di semenanjung tanah Melayu ini adalah satu empria besar yang namanya Empria Langkasuka. Empria Langkasuka. Dalam kitab tulis tangan oleh ulama Fatani keturunan Yaman, nama kitabnya Sejarah Fatani, Tarikh Fatani, Sejarah Fatani ataupun Tarikh Fatani. Kitab ini ditulis oleh ulama Fatani yang namanya Syekh Fakir Wan Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Sofiyuddin Al-Abbas. Tarikh ini tulis tangan dengan aksara Jawi, dengan tulisan Jawi. Kurang lebih 500 tahun dulu. Dalam kitab ini memberi pencerahan kepada kita bahawa negeri Patani yang sekarang adalah lahirnya, adalah menyambungnya daripada kerajaan tua yang namanya Langkasuka. Langkasuka, kerajaan tua. Sebab apa kata kerajaan tua? Sebab dalam tu mengatakan kerajaan ini wujudnya sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Boleh faham? Sebelum Nabi Isa alaihi salam artinya 2000 tahun dulu. Sudah wujudnya kerajaan tua nama Langkasuka. Ada lagi tambahan daripada fakta-fakta orang Cina. Catatan-catatan daripada Cina mengatakan Langkasuka itu lahir belum kelahiran Nabi Isa 400 tahun. Artinya Langkasuka 2400 tahun. Jadi kalau kita tidak membuat perincian suluk untuk kita studi, kaji, rasanya kita di Malaysia terutama Kedah ini, kita rasanya Langkasuka itu adalah kerajaan tua yang pernah sebut di dalam silsilah kerajaan negeri Kedah. Tetapi dalam Tarikh Patani ini memberi penjelasan bahwasanya kerajaan Langkasuka ini adalah kerajaan yang besar. Utara daripada Segeting Kera. Utara kerajaan Langkasuka daripada Segeting Kera. Di mana Segeting Kera? Iaitu utara daripada Nakhon Si Thammarat ataupun Legor, atas pada Phuket lagi, utara Phuket, utara Ranong, Segeting Kera. Kalau kita lihat dalam peta-peta lama disebut dengan bahasa Inggeris The Kra Ismat. Segeting Kera, tempat yang sempit, tanah yang sempit antara Andaman dengan Laut Cina Selatan. Hanya 50 km saja, sempit sekali.
Segeting Kera. Nama tu Segeting Kera ni nama apa? Bahasa apa Segeting Kera? Faham tak Segeting? Geting kita faham tak? Tak geting. Geting ni, minta maaf lah, di kaki kita, bawah kuku lari kita kecil itu dia geting. Geting. Segeting. Tapi segeting ni bukan segeting orang, segeting kera. Lebih kecil lagi sebab kera. Kenal tak kera? Moi. Itu yang sempit sekali. Jadi kalau kita tengok dalam peta, Thailand sekarang macam hulu kapok. Macam kapok tu Thailand tu, ada tanah yang sempit kecil sekali. Dia panggil Segeting Kera. Tanah yang sempit antara laut Myanmar, Andaman dengan Laut Cina Selatan. Sempit. Itu utara. Kekuasaan kerajaan Langka Suka. Daripada utara turun kepada selatan, kekuasaan Langka Suka, pengaruh Langka Suka sampai kepada selatan yang dipanggilnya Muluk Tanjung. Muluk Tanjung. Ada dengar? Pernah dengar Muluk Tanjung? Pernah dengar Bunga Tanjung? Apa Bunga Tanjung? Lagu Bunga Tanjung. Ni Muluk Tanjung. Tak pernah dengar. Muluk Tanjung satu istilah lagi memanggil juga kata ujung tanah. Tanah ujung, daripada utara ujung tanah. Disitulah bertukar jadinya Tamasek dan Singapura. Macam mana itu kerajaan tua Langka Suka? Besar ke tak? Besar. Di dalam catatan Cina mengatakan kerajaan Langka Suka ini besar dan hebat. Cina memanggil Langka Suka dengan bahasanya Cina Lang Yasiu. Lang Yasiu. Apa arti Lang Yasiu? Iaitu tanah besar, tanah kepulauan, pulau panjang. Lang Yasiu. Panjang, sudah kata Segeting Kera sampai kepada Singapura. Panjang. Itu Lang Yasiu. Jadi saya nak bukti kepada kita dalam permulaan sejarah bangsa Melayu kita, yang kita gali, kita korek, kita lihat, kita nampak fakta-fakta ini daripada tulisan ulama Melayu Fatani yang namanya Syekh Wan Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Safiuddin Al-Abbas. Syekh Safiuddin Al-Abbas ini ulama keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah daripada Yaman, berkahwin dengan orang Gresik Patani, buka pondok pertamanya tahun 1400 Masehi, artinya 600 tahun dulu. Cucu beliaulah yang mengarangkan kitab Tarikh Patani. Ini adalah satu fakta, satu tanda, satu bukti yang besar tentang kerajaan tua Langka Suka. Baik, daripada kerajaan Cina tadi juga sebut, dalam tahun 515 Masehi, 515 Masehi, semasa itu Raja Langka Suka yang namanya Maharaja Bhagarata. Raja Bhagarata ini memeluk agama apa? Agamanya Hindu. Tetapi Bhagarata itu adakah orang India? Dah. Orang apa? Melayu. Melayu yang memeluk agama Hindu. Sebelum memeluk agama Hindu, datuknya, moyangnya pada Raja Bhagarata memeluk agama Brahmayana. Ini satu step by step yang kita kena mempelajari sejarah kedatangan agama daripada India menuju kepada semenanjung tanah Melayu. InsyaAllah boleh fahamlah. Saya cakap perlahan-lahan, pelan-pelan, supaya mudah-mudahan malam ini kita bermuzakarah, Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita memahami sejarah kita yang jelas, yang betul, yang benar. InsyaAllah. Nama Raja Bhagarata tahun 515 Masehi itu artinya sampai sekarang 1500 tahun. Raja Bhagarata Langka Suka. Dan daripada Langka Suka waktu itu di manakah pusat pentadbiran Langka Suka? Pusat pentadbiran Langka Suka yang besar sebagai pentadbir dalam segi siasat, politik dan diplomatik itu terletak di satu kawasan yang namanya Kota Mahligai,
Jerai. Kota Mahligai Jerai. Jerai itu bahasa Pataninya di Kelantan. Jerai itu kalau bahasa Kedah dia panggilnya Jerai. Kota Mahligai Jerai. Masya Allah. Saya datang daripada beberapa kali, 2-3 kali dah sampai di sini. Rasanya tenang hati. Seronok. Kita lihat di kawasan kita duduk di sini, di Darul Murtada ini, di pondok yang mengajar hafiz dan juga alim kita tua di sini. Cuba kita lihat di mana bukit yang tinggi itu namanya Gunung Jerai. Gunung Jerai kalau bahasa Patani panggil Gunung Jerai. Sama. Ibu kota Langkasuka, kota Mahligai Jerai. Sekarang kalau dalam Patani itu dalam satu daerah distrik yang namanya Yarang. Namanya Yarang. Catatan orang Cina. Ini saya cakap ada fakta yang nyata. Jadi daripada Cina itu dia beri catatan mengatakan tahun 515 Masehi, Raja Langkasuka yang namanya Bagadatta itu mengirim utusan, ambassador kalau bahasa sekarang, mengirim duta Langkasuka, hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina. Sewaktu itu raja di negeri Cina itu namanya Hong Te-iti. Hong Te-iti, dinasti Liang. Maharaja Cina kagum dengan wakil Langkasuka. Dalam itu dia buat kata beta, rasa bangga dengan kerajaan Langkasuka. Sebab kerajaan Langkasuka ini bijak, pandai, pintar dari segi perdagangan, perniagaan. Kerajaan Langkasuka dalam abad yang kedua, hubungan perniagaan sampai dengan kerajaan Romawi, tuan-tuan. Hubungan tok nenek kita, ribu tahun dulu, berniaga dengan Romawi. Berniaga dengan kuasa besar. Dan Cina memberi iktiraf bahwasanya Langkasuka ini adalah kerajaan Melayu tua yang pertama yang tidak pernah kalah dalam medan peperangan. Maka apabila duta Langkasuka sampai ke negeri Cina, baginda memerintah pelukis istana melukis gambar. Masa dulu tidak ada kamera. Pelukis istana melukis gambar duta Langkasuka di dalam kawasan istana, di dinding istana. Dan gambar itu dijaga, dikawal sampai sekarang. Wujudnya di dalam Museum Tiananmen. 40 tahun dulu saya pergi kota Bangkok, oleh kerana saya ni minat sejarah, gila dengan hal sejarah. Istilah kampung panggil gila, kegilaan saya dengan sejarah. Sejak daripada kecil lagi suka sejarah. Saya ketemu satu buku, nama bukunya Mueang Boran. Mueang Boran itu negeri tua, negeri lama. Dalam majalah itu kita buka, kita lihat, kita ketemu seorang duta yang tulis kata duta Langkasuka. Langkasuka ini satu empire, ada gambar, lukisan gambar itu. Duta Langkasuka namanya Acita. Acita nama. Orang Melayu belum Islam. Nama Acita. Jadi Cina membuat catatan tentang Acita. Sejarah dia daripada mana? Dengan bahasanya Cina. Lihat boleh. Ini 1500 tahun dulu sampai sekarang. Gambar ini fakta sejarah yang sangat-sangat penting. Tulis Cina. Dan belah Cina itu dia diterjemah memberi tahu bahawasanya ini adalah duta negeri Melayu Langkasuka yang nama Acita. Kemudian pakaian dia macam mana tu? Pakaian seperti orang pakai. Ini agama Hindu, bukan Buddha. Bukan Brahma, tapi agama Hindu. Di tangan ada gelang emas. Di kaki gelang emas. Di telinga pakai subang emas. Tapi tidak ada di hidung. Yang manusia sekarang dia boleh di hidung, boleh di mulut, boleh di lidah.
Dia lakah lebih pada buta langkah suka lagi. Ini fakta sejarah. Ini adalah hasil yang kami PUSTA, yang disebut oleh Ustaz Helmi, Pusat Pemulihan Seni Budaya dan Sejarah. PUSTA. Kita tubuh 20 tahun lebih. Kumpul semua ini menghasilkan satu buku, namanya Sejarah Patani Bergambar. Huraian 3 bahasa. Bahasa Siam, kita tak kena baca dah. Bahasa Siam tu bahasa tulisan langkah suka dulu dah. Kemudian bahasa Melayu Jawi dengan bahasa Inggeris. Di sinilah nak bukti kepada kita bahawasanya tanah air tercinta kita yang namanya tanah Melayu ini adalah amanah hak milik bangsa Melayu turun-temurun ribuan tahun. Kita tidak mau nak berbantah dengan siapa-siapa. Tetapi yang kita pentingnya, kita nak mempelajari ilmu ini supaya kita tambah keyakinan, pencerahan kita. Supaya kita ni tidak tertipu, tidak sesat di atas permukaan bumi ini. InsyaAllah. Pentingnya sejarah, sangat-sangat pentingnya sejarah sampai kepada Khalifah Islam Saidina Umar Ibn Khattab memberi wasiat, memberi pesan, mewajibkan umat Islam mempelajari ilmu sejarah. Wajib belajar ilmu sejarah. Ilmu nasab wajib kena belajar. Supaya kenal antara satu sama lain. Dalam kenalan itu supaya kita dapat memupuk atas dasar kita berpegang kepada agama tauhid, agama Islam itu memupuk kasih dan sayang persaudaraan kita. Sejarah bermain peranan penting sekali. Arwah Profesor Dr. Buya Hamka mengatakan, ada hadis Nabi kita SAW kata, hubul watani minan iman, cinta kepada tanah air itu baru daripada iman. Pemimpin besar revolusi Republik Indonesia, negara Sangsaka Merah Putih. Indonesia di bawah Belanda 350 tahun. Pemuda-pemuda barisan yang membangkit kesedaran bangsa Indonesia yang Belanda jajah itu 18,000 pulau. Indonesia 18,000 pulau dijajah oleh Belanda. Pemimpin yang terdiri daripada Dr. E.R. Ahmad Soekarno, Bung Karno, Dr. Muhammad Hatta, dan juga ulama-ulama besar Abu Salim dan juga lain-lain lagi, Pak Kiai Syed Usman Cokro Aminoto dan lain-lain lagi, menyatukan umat bangsa Jawa, Melayu, Jawi, kenal sejarah. Sampai ada satu slogan kata-kata jas merah. Jas merah. Apa maknanya jas merah? Jas merah itu artinya jangan sekali-kali meninggal sejarah bangsa. Jangan sekali-kali meninggal sejarah bangsa. Jadi ungkapan ini sesuai dengan pesanannya Khalifah besar Saidina Umar Ibn Khattab. Jadi yang kita ini macam mana dengan sejarah? Masa kita dalam bangku persekolahan, daripada sekolah tu, kita adakah peduli kepada sejarah? Rasanya kita kurang peduli kepada sejarah. Tak peduli kepada sejarah. Dan hatta kalau kita lihat anak-anak Melayu kita ini dalam pendidikan, pengajian, kalaulah bahasa Melayu sendiri pun, orang yang bijak dalam segi bahasa Melayu, saya pernah tengok, saya pernah lihat, yang bijak, mana mereka tu hebatnya bahasa Melayu, kadang-kadang Cina, kadang-kadang India. India dan Cina yang dipungut oleh British ratusan tahun dulu. Cina itu di tanah besar Tiongkok, India itu di benuanya India. Orang putih yang akut yang mereka tu mai duduk di tanah Melayu.
Orang Cina dia suruh buat apa? Gali biji. Orang India tanam pokok karet, getah. Buat batang kereta api. Yang tu lah. Jadi dua-dua ni dia ada negeri dia. Ada tanah air dia. Ada negara dia. Maka kita bangsa Melayu, bangsa yang mulia, kita sedarlah bahawa kita ni diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah tanah air kita. Jadi tadi yang sebut-sebut tu maknanya agama daripada India. Brahmayana abad yang ketiga, Hindu abad yang kelima, kemudian mari pula agama Buddha. Buddha Mahayana masuk bersilih ganti dengan agama Hindu dalam abad yang ke-8. Abad yang ke-8. Dibawa oleh pengaruh emperayanya Sriwijaya. Emperaya Sriwijaya yang berpusatnya sekarang di Indonesia. Sriwijaya. Bawa pengaruh itu. Gajah-gajah Melayu yang memeluk agama Hindu tinggal agama Hindu. Memeluk pula agama Buddha. Pujaan agama Hindu itu adalah patung-patung lembu. Patung lembu. Orang Hindu dia puja lembu. Dia kata lembu itu Tuhan dia. Lembu. Sampai kalau kita pergi ke India, sampai sekarang orang-orang India tahik lembu itu dia jemur kering depan rumah. Kering depan. Masa dia nak menanak dengan kayu, dia ambil yang kering itu menanak. Asak yang memasakkan nasi itu, dia percaya. Kata nak bawa dia tu semuanya masuk syurga. Tu nenek moyang bangsa Melayu kita zaman dulu belum Islam pun macam tu. Orang Hindu tidak makannya sapi ataupun lembu. Lembu ini ketemunya di bumi Patani, di pusat kerajaan Langka Suka. Patung lembu. Jadi di situ bukti kata orang Melayu pernah memeluk agama Hindu. Orang India yang bawa agama mari. Bukan orang di sini kita orang India. Sini orang Melayu. Tapi dia membawa agama. Di situ ketemu pula penemuannya Siwalingga. Siwalingga itu kemaluan lelaki. Puja sebagai Tuhan. Orang Hindu kata kalau tidak ada kemaluan lelaki, tidak ada manusia di atas permukaan bumi. Betul tak? Dia percaya macam tu. Ini banyak berjumpa di sana. Di negerinya Yarang, kota Mahlega Jere. Itu peninggalan agama Hindu. Kemudian apabila lah agama Buddha masuk di sini, gajah pun tukar agama Hindu kepada agama Buddha. Dalam abad yang ke-8 tahun 775 Masehi, Emperor Sriwijaya daripada Palembang dan juga Sailendra membawa agama dua-dua ini menuju kepada Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan daripada Sriwijaya Palembang bergerak berdakwah agama Buddha bertapak berpusatnya di negeri Nakhon Si Thammarat ataupun Legor. Legor itu negeri Melayu utara pada Patani. 4 jam daripada Patani sampai ke Nakhon. Legor itu 4 jam. Trambalingga. Negeri ini dulu nama Trambalingga. Orang Melayu panggil dengan mudah kata Legor. Legor. Ini orang Kedah, orang tua-tua banyak tahulah Legor. Legor. Nakhon Si Thammarat. Kemudian Buddha daripada Sailendra mana mementingkan kawasannya, pemerintahannya kota Mahliga Jere, Langka Suka ataupun Patani. Ataupun Patani Tua. Di sini Kedah Tua. Jadi di Kedah Tua ni adalah pusat pentadbiran kerajaan Langka Suka Tua yang berpengaruh dan bertanggungjawab di kawasannya pantai barat. Namanya Kedah. Jadi sama serumpun. Itulah maknanya kedudukan wilayah-wilayah tempat kita dalam segi sejarah. Mari pula kita memperhati tentangnya bilakah Islam masuk ke Semenanjung Tanah Melayu.
Bilakah Islam masuk kepada semenanjung tanah Melayu? Semenanjung tanah Melayu kalau dikata oleh orang Barat, terutamanya orang British, Sir Richard Winstead mengatakan Islam mula masuk di negeri Kedah tahun 1447 Masihi. Winstead. Kemudian Profesor Dr. D.G.E. Hall mengatakan Islam bermulanya daripada Empayar Melaka tahun 1411 mula daripada Melaka. Pengaruh Islam dari Melaka bergerak menuju kepada utara sampai kepada Kedah, Patani, Kelantan dan semuanya daripada Melaka. 1411 setelah mana Raja Parameswara yang asal daripada Palembang memeluk agama Islam oleh pendakwah daripada Mekah yang itu Syekh Ismail Al-Makki tahun 1411, katakan Islam bermula Melaka naik kepada Kedah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hakikatnya negeri di semenanjung tanah Melayu ditakdir Allah SWT negeri Kedah lah yang jadi negeri pertama yang rajanya memeluk agama Islam. Raja itu namanya Maharaja Darba II. Maharaja Darba II ini putra kepada Prabotisat agama Buddha. Jadi sewaktu itu ada seorang pendakwah daripada Hadramaut yang namanya Sayyid Abdullah Al-Qamari belayar mari daripada Yaman, bergerak berdakwah di Aceh dan terus masuk kepada Gunung Jerai melalui Sungai Merbuk, Sungai Muda dan berdakwah di situ. Semasa itu Raja Kedah agamanya Buddha. Tuan-tuan, kita cuba buat penjelasan. Raja Kedah ni agama Buddha. Kalau kita faham orang Buddha sekarang ni rasanya sama antara orang Kedah dengan petani, sama saja. Apabila sebut kata orang Buddha itu ialah orang, apa kata? Orang Buddha ialah orang Siam. Orang Siam, orang Buddha. Kalau orang petani pun orang Sie. Orang Buddha, orang Sie. Siam dan juga Cina, tapi yang besarnya Siam. Siam di sini orang Kedah tua-tua panggilnya Siam perut hijau. Siam. Agama dia Buddha. Dia pakai tokum. Dan tubuh dia tu dia buat macam ada harimau, ada buaya. Jadi berupa binatang untuk tahankan diri dia. Jadi hijau lah. Ya, masa dia berperang dengan Kedah tahun 1821, tentera Siam yang mati, orang Melayu kita pergi tengok, terkejut. Bagi tengok, oh Siam apa nama, perut dia hijau. Yang tu jadinya Siam perut hijau. Dia rasanya tikam tak masuk, walah masuklah, kena pergi Melayu ni. Kena lembing Melayu dan sebagainya. Itu Siam tu agama Buddha. Ini kepahaman orang kita dan masyarakat kita. Kalau petani hari ni kalau sebut kata Siam tu, Buddha. Apabila sebut kata Melayu, Islam, Muslim. Orang Melayu, orang Muslim. Tetapi dalam segi fakta sejarah, kita memperingati, kita ingat, kita baca, kita ada fakta bahwasanya Sayyid Abdullah Al-Qamari pada Yaman mari bergerak di kawasan negeri ini. Raja belum memeluk agama Islam. Raja memeluk agamanya Buddha. Raja Kedah Buddha, Melayu Buddha. Tapi dengan kehebatannya, dengan pengorbanannya, dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya, dakwah Islamiah, dakwah yang Sayyid Abdullah dengan jemaahnya bergerak berdakwah dengan cara aman dan damai, dengan cara kasih dan sayang, supaya nak mengubah satu pegangan manusia yang sembah kepada agama tauhid itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dalam usaha yang murni,
yang sifat kasih dan sayang, bukan marah-marahan, bukan ganas-ganasan. Islam bergerak dengan akhlak yang mulia, akhlak Al-Quran, akhlak yang dituju ajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menembusi istana Kedah dengan cara aman dan damai. Raja Kedah menerima agama Islam tanpa paksaan. Maharaja terbang Syed Abdullah Al-Qamari mengajar kalimah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah kepada Maharaja Kedah dan memberi namanya daripada raja Barba kepada Sultan Muzaffar Shah. Tahun yang perlu kita ingat dalam kepala kita, baginda Raja Kedah memeluk agama Islam itu ialah tahun 1136 Masihi bersama dengan tahun 513 Hijriyah. Kurun yang ke-6 Raja Kedah memeluk agama Islam. Dalam lipatan sejarah di semenanjung tanah Melayu ini, negeri Kedahlah negeri pertama yang mengibarkan bendera Islam, Daulah Islamiyah. 900 tahun silam. 900 tahun silam. Masya Allah. Mak Saleh ni, orang putih dua orang ni, dia ambil fakta di mana? Kata Kedah ni terima Islam daripada Melaka. Semasa baginda Raja Kedah memeluk agama Islam, Parameswara tak beranak lagi, tak lahir lagi. Baru 270 tahun baru Parameswara lahir. Ini penting kita ni, anak-anak Kedah. Terutamanya malam ini, anak-anak santri, tutup pakai pelajar-pelajar agama ni, yang bersih, yang cuci, yang murni, yang duduk di sini, tempat yang barakah ini, pondok yang bertuah ini, kitalah. InsyaAllah mudah-mudahan pertamanya kita memahami sejarah Islam, faham sejarah Islam dengan betul, dengan benar. Sebab apa tu? Sebab kita nak menyambungkan kerja dakwah yang telah dikorbankan oleh Syed Abdullah Al-Qamari. Kubur ada lagi sekarang di Gunung Jerai yang terkena kata kubur Tok Syekh di Padang Tok Syekh. Itu pentingnya bagi kita sejarah. Jadi Kedah pertama kali namanya Kedah Darul Aman sampai sekarang alhamdulillah. Kita lihat pula Kedah yang awal-awal kotanya pertamanya di Bukit Meriam. Sejak daripada tahun 1136 sampai 1236. Yang kedua kotanya Sungai Emas, yang ketiga kotanya Si Putih. Ni kita pergi belakang dah ni dengan Ustaz Helmi kita sebab kita bangga Pusta Kedah. Satu lagi kota yang keempat kota Naga, kota yang kelima kota Sena, yang keenam kota Indra Kayangan iaitu Perlis sekarang, dan yang ketujuh kota Bukit Pinang, dan yang kedelapan kota Star ataupun kotanya Anak Bukit sampai sekarang. Itu kota-kota benteng Kesultanan Melayu yang amat-amat berpegang teguh dengan Islam mazhabnya Syafi'iyah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah boleh faham lah? Itu sejarah. Jadi apakah hubungan Kedah dengan Patani? Kalau dalam sejarah Islam datang ke Nusantara ini, Patani bermulanya memeluk agama Islam awal sekali. 1000 tahun. 100 tahun baru Raja Kedah memeluk agama Islam. Tetapi di Patani waktu penerimaan agama Islam itu bukan daripada kalangan diraja. Orang awam, rakyat jelata memeluk agama Islam yang awal sekali. Dan sewaktu itu belum lagi namanya Patani. Sewaktu itu negeri tua ini namanya Langka Suka. Langka Suka. 1000 tahun dah pendakwah daripada Hadramut, daripada Yaman bergerak berdakwah, berpusat berdakwah di Langka Suka. Jadi lama. Tetapi raja yang memeluk agama Islam awal di semenanjung tanah Melayu kita ialah di Kedah. Ialah di Kedah. Maka kita sedikit dengar sejarahnya daripada Patani. Apa arti Patani? Patani sekarang kalau kita panggilnya Patani itu selatan Thailand. Selatan bagi Thailand.
Arti selatan Thailand itu ialah sebuah negeri yang pernah berkuasa berdaulat 500 tahun lebih dulu. Patani. Patani kalau tulis dengan bahasa Melayu, po.3 pakai Fatani. Kalau Fatani fitnah. Ulama-ulama tua dulu untuk nak sempurnakan bahasa Melayu, lidah Melayu dengan aksara Arab. Tambahnya pocogonyo. Tambah. Kemudian Patani nak tulis dengan cara tulisan Melayu, Jawi kena tulisnya po.3. Po to alif ta. Patani. Kalau Fatani fitnah. Jadi para ulama dahulu apabila karangan kitab-kitab Jawi selesai, dia tulis kata dia ini daripada Fatani. Dari Patani tukar ta jadi Fatani. Fatani, Fatonah, Fataniyah, bijak arifnya. Kita Kedah dengan petani ini kena faham, kena kenal benar-benar. Sebab orang panggil kata waris yang dekat sekali kita Melayu Utara ni adalah Kedah, Patani, Kelantan, Terengganu dekat. Pahak dekat rapat sekali ni. Patani duduk tengah, sini Kedah, sana Kelantan. Dekat rapat sekali Patani. Patani ada di sana. Awak ni ada pula di sini, dekat Pulau Pinang ni, di Kedah ni, sungai nama juga Patani. Apa kaitan itu? Sungai Patani dengan Patani? Ini fakta sejarah. Kita dengar pula fakta sejarah. Apabila disebut kata Islam di Patani tua itu langkah sukak dah 1000 tahun masuk. Raja masuk belakang rakyat 500 tahun. Rakyat orang awam dulu pada raja 5 abad, 5 kurun. Raja baru 500 tahun. Di Kedah ni dah 900 tahun. Raja masuk Islam. Patani baru bermula daulatnya kekuatan Islam 500 tahun lebih. Raja Patani keturunan Langka Sukak, Melayu Langka Sukak yang memeluk agama Islam. Dulu tu ayahnya, datuknya, nenek moyangnya, baginda raja memberi kebebasan untuk orang berdakwah agama di Langka Sukak. Tetapi baginda tidak dihidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Melayu Patani itu satu hari apabila baginda pindah kota daripada kota Mahligai Jerai membangun satu kota yang baru di tepi pantai. Dulu di kota Mahligai Jerai, Allah agaknya hulu lah, dekat dengan Bandar Jalan, Jerai, Yarang. Kemudian apabila baginda memindah kota daripada kota Mahligai Jerai, membangun kota baru namanya kota Gresik. Kota Gresik. Kota Gresik. Jadi dalam hikayat Patani ini ditulis dengan bahasa Melayu aksara Jawi. Orang yang tulis itu ialah pujangga istana. Namanya Hikayat Patani. Tulis Jawi. Kemudian untuk kita mengerti kerajaan tua Melayu kita ni belum Islam, tulisan-tulisan Melayu itu adalah diterima daripada tulisan aksaranya Palawa. Tulisan Palawa. Tulisan Palawa ini daripada India. Sebab bangsa Melayu kita ni terima tamadun daripada India. Tulisan bahasa tu Palawa. Kemudian kata-kata dalam bahasa Melayu dulu belum Islam, dia panggil kata bahasa itu bahasa Sanskrit. Sanskrita dengan bahasa Bali yang jadi bahasa keagamaan, agama Brahmajana, Hindu dan Buddha. Jadi zaman dulu orang Melayu kita tulisannya macam huruf Siam sekarang. Itu dia panggil hurufnya Palawa daripada India. Tapi apabila baginda raja memeluk agama Islam, tulisan Melayu ditukar, ditinggal hak India itu menggunakan abjad daripada Arab, alif bata sajid. Hanya nak sempurna kata-kata Melayu, tambahlah pula jim tu jadi co, fa tu jadi po, go tu jadi ngo.
apa sebagainya, nak sempurnakan lidah Melayu. Di situlah bermula tulisnya Patani. Patani. Patani ini adalah bahasa Melayu dalam suratan daripada kata-kata pantai ini. Patani, pantai ini. Bukan pantai itu, tapi pantai ini. Pantai. Apa berlaku di pantai ini? Sewaktunya baginda Raja Patani terakhir, masa itu panggilnya Langka Suka, belum lagi nama Patani. Raja Langka Suka terakhir keturunan daripada Sri Wangsa, yang nama baginda Raja Payatu Nakapa. Kalau Raja Kedah Mahadarba yang belum Islam, Raja Patani ini yang belum Islam namanya Payatu Nakapa. Baginda ini putera kepada Payatu Jandara Mahayana. Mahayana itu mazhab Buddha. Buddha ada dua mazhab, Mahayana dengan Hinayana. Jadi semasa saya beri ceramah, beri penerangan, kata orang Melayu kita zaman Langka Suka adanya Melayu Buddha, banyak orang marah kepada saya. Oh, macam mana Ustaz orang Melayu Buddha? Buddha ni sia saja kan, kok mana Melayu kita ada juga Buddha? Saya kata sabar dulu, kita ada fakta ni. Syekh Faqih Wan Ali bin Wan Muhammad, ulama besar keturunan cucu baginda Nabi ni, tulis tarikh Patani 500 tahun dulu. Dah dia sendiri kata orang Langka Suka tu, orang Melayu Langka Suka adalah Melayu Islam dengan Melayu Buddha. Itu ada sebut dalam kitab tu. Rakyat Langka Suka zaman tu ada Melayu Islam dan Melayu Buddha. Melayu Buddha itu kadang-kadang orang kampung sebut Melayu Tok Kong. Melayu Tok Kong. Apa panggil Melayu Tok Kong? Sebab ditegak dia gantung Tok Kong. Jadi orang gantung Tok Kong sekarang ni ada orang Siam dengan orang Cina. Cina Malaysia ke Cina Indo tak kira. Kalau Buddha dia gantung Tok Kong. Tapi zaman dulu itu orang Melayu kita, tok nenek moyang kita pun gantung Tok Kong. Panggilnya Melayu Tok Kong, Melayu Buddha. Yang memeluk agama Islam panggilnya Melayu Islam. Jadi baginda raja ni, Payatu Nakapa, satu hari baginda bergerak buru binatang, memburu binatang. Daripada kota Mahligai, buru binatang di tepi pantai. Satu rombongan besar. Raja nak bergerak ni, raja naik, raja putih, tentera, beribu-ribu tentera bawa. Dengan bendera, dengan paluan gendang, pancaragam, mana bawa gerakan ini. Gajah duduk atas gajah putih, ada payung pula di atas gajah. Ada orang juk kibah pula. Oh, kibah gajah atas gajah. Oh, baca tengok ya besarnya kerajaan Langka Suka. Kita tengok agung besarnya kerajaan Melayu 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu. Bergerak daripada kota Mahligai pergi buat kemah di tepi pantai. Waktu malam angin yang buru binatang itu menyalak. Baginda raja tanya menteri, Datuk Bendera, apakah yang disalak oleh anjing semalam? Beta tak boleh nak tidur. Dia jawab kata, jawab kata, anjing nampak seekor pelanduk putih. Boleh faham pelanduk? Hijang putih. Faham hijang? Warna putih. Ajib. Jadi baginda raja kata, ikat, takak boleh. Beta mau nak tengok lihat. Jadi apabila ni rombongan bergerak sekali lagi, kepung, nampak pelanduk putih tu masuk pergi nak tangkap, dengan takdir Allah SWT hilang pelanduk tu. Hilang. Depan mata. Raja naik gajah daripada kemah. Mana nak tengok pelanduk putih rupa macam mana? Daulat tuanku, ampun tuanku, sudah tangkap dah masuk. Tapi hilang. Hilang di mana? Hilang di pantai ini, tuanku. Hilang di pantai ini. Pantai inilah yang orang Patani berkata, Patani. Pantai ini tepat pelanduk putih hilang. Baginda raja, orang panggil terperah lah. Tak boleh pelanduk putih. Jadi bergerak nak masuk istirahat, nak cari lain pula, nak buru lain pula. Jadi apabila balik ke kemah, ada satu barisan dihormati pada baginda raja. Raja tanya, siapa dia kamu ni? Ada orang yang jadi ketua kata, perhamba ni nama Pok Tani.
Pok Tani. Daripada mana kamu? Perhamba ni adalah rakyat kota Mahligai Jerai. Masa Nenda Raja nak buat kotanya di Ayutthaya atau kota Bangkok. Raja Langkah Suka pergi buat dulu. Perhamba Pok Tani kata, dalam keadaan tak sihat uzur, mintanya duduk di sini, maka buka kampung di situ. Dilantik orang ramai, jadinya ketua kampung. Nama kampung Pok Tani. Jadi asal usul sasilahnya nama Patani itu dua sumber. Satu, pantai ini, pelanduk yang hilang di pantai ini. Satu lagi, Pok Tani, ketua kampung di tepi pantai. Jadi Baginda Raja mesyuarat dengan pembesar Datuk Bendahara, lihat kawasan tepi pantai itu yang sangat indah. Pasir yang putih bersih, berkilauan seperti permata, seperti lu'lu'u. Beta akan bangunkan istana di sini. Jadi, buatlah istana kota. Panggilnya kota Gresik. Gresik. Gresik itu artinya pasir putih bersih tepi pantai. Ada makna bahasa Melayu. Gresik maknanya pasir putih bersih. Seperti lu'lu'u, seperti permata. Sekarang kalau siapa dia pergi Patani, yang ada satu tarikan yang amat-amat hebat barakah itu ialah Masjid Gresik. Masjid Gresik usia 500 tahun. Ustaz Helmi dengan Ustaz Azhari bawa banyak rombongan dah pergi di Patani, pergi lihat di Masjid Gresik nama dia. Jadi bangun panggilnya Istana Gresik. Jadi Baginda Raja, saya nak peringkas kata, ditakdir Allah SWT satu ketika tu waktu dia jatuh sakit, pecah kulit. Doktor-doktor dalam istana mengobat tak sihat, tak sembuh. Sampai satu waktu ada seorang ulama daripada Yaman yang nama Syekh Muhammad Said Al-Basisa. Ulama ini jadi pendakwah dan jadi doktor. Jadi Baginda Raja istiar siapa dia mengobat beta sembuh pada penyakit, beta akan menerima jadi menantu. Tapi Syekh Said apabila rombongan diraja mari jumpa ketemu, dia sanggup pergi mengobat. Hanya syarat minta Baginda Raja memeluk agama Islam. Jadi apabila dia pergi mengobatkan gajah, tak sama dengan hak Kedah. Hak Kedah, gajah Kedah tak sakit apa pun. Sayyid Abdullah berdakwah sampai mudah-mudah masuk Islam. Tapi hak Patani ni banyak ujian. Baginda Raja tu sakit dulu, pecah tubuh badan habis. Syekh Said mengobat sudah, siap sembuh, dia pun mengucap masuk Islam. Jadi apabila Baginda masuk agama Islam, Syekh Said memberi nama Muslim, kata Sultan Ismail Shah Zillah fil Alam. Kemudian dalam doa, Syekh Said doa, ya Allah mintalah kerajaan Islam ini, tahta Islam ini barakah sampai ke anak cucunya, Patani Darussalam. Jadi kalau Kedah Syekh Abdullah, tapi kalau Patani Syekh Said memberi nama julukan Patani itu Darussalam. Jadi alhamdulillah apabila raja memeluk agama Islam, Baginda Raja melantik ulama-ulama jadi penasihat istana. Penasihat raja buat perundangan Islam, menggunakan tulisan Jawi, aksara Jawi. Dan Patani ditakdir Allah SWT jadi negeri yang sangat-sangat Allah Ta'ala memberi pilihan, kaya raya dengan ulama, sampai dapat gelaran kata Ardul Ulama, negeri ulama. Jadi disitulah waktu itu belum gajah memeluk agama Islam, Syekh Safiuddin bergerak berdakwah dan buka pondok, berkahwin dengan orang Gresik, buka pondok pertama di situ. Sampai lanjutan pondok saya itu besar dan berkembang banyak pesat di Patani. Sampai orang semua Nusantara kita bergerak berlayar belajar ilmu agamanya di Patani. Masa itu negeri Langkah Suka ditukar, mengubah jadi Patani Darussalam. Payatuna ditukar jadi nama Sultan Ismail Shah. Jadi alhamdulillah ini berlakunya 1457 Masihi. Sampai sekarang Gajah Patani memeluk agama Islam, membina daulah Islam sampai sekarang 561 tahun. Sampai sekarang. Dan ringkasnya apabila lah Patani tewas di perang oleh Siam 1786, semasa itu Francis Lai menguasainya pulaunya Pulau Pinang. Tahun yang sama Patani kalah perang. Jadi apabila Patani kalah perang, ditukarlah Sultan kepada Raja Buddha pula, iaitu Raja Siam memerintah Patani. Dan sewaktu itu lain pada Patani,
Raja Siam juga dapat menguasai negeri-negeri Melayu seperti mananya Kedah, Kelantan dan Terengganu. 1909 apabila British masuk campur aduk dengan hal ehwal kerajaan negeri Melayu, maka British minta menguasai negeri-negeri Melayu, termasuk juga Patani. British minta menguasainya Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Patani, Kelantan dan Terengganu. Dan kerajaan Bangkok semasa itu zamannya Chulalongkorn memberitahu kepada British, ambil 4 buah negeri jadilah. Terengganu, Kelantan, Pinang, Kedah, Perlis. Patani ini duduk dengan Siam, duduk dengan Thailand. Jadi berlakunya tanda tangan 10 Mac, 10 bulan Mac 1909. Disitulah bermulanya Patani sebagai abang tua di alam Melayu Raya ini. Terpisahlah dengan keluarga besar dalam segi penterbitan pemerintahan baru 1 tahun lebih. Jadi orang Patani terpisah dengan warga besar. Pemisahan yang besar ini sampai kepada kehilanganlah anak-anak bangsa tidak mempedulikan sejarah warisan bangsa. Anak cucu tidak pedulikan sejarah, tak kenal sejarah, tidak peduli sejarah. Bukan Patani saja, keseluruhan Nusantara kita kebanyakan tidak siapa peduli kepada sejarah. Tak kenal sejarah warisan bangsa sendiri, tak kenal keturunan sendiri. Maka di sinilah orang tua kata, kalau tak kenal, tak cinta. Tak kenal, tak cinta. Maka mangsa daripada kita abaikan dari segi pengenalan sejarah, pengajian sejarah, membuatkan orang petani sekarang pahamnya muslimin di Malaysia, Indonesia kata orangnya Siam. Jom kita pergi makan tom yam Siam, orang Siam. Jadi orang petani dengan sendiri rasa kata jadi orang Siam, dipanggil oleh keluarganya, adik-beradik. Sampai di mana? Panggil ni orang adik Siam, orang Siam lagi. Jadi tarikh ni sudah berubah. Apabila sebut Siam sekarang dalam definisi setelah baginda raja memeluk agama Islam, sebut Siam tu orang Buddha. Orang Buddha. Kalau orang Melayu, agama Islam. Wajibnya agama Islam. Sebab tak kala Syekh Muhammad Said Al-Basisa, pendakwah di Fatani, Darussalam, dan juga Syekhnya Syekh Safiyuddin Al-Abbas dan para pendakwah daripada Yaman bergerak berdakwah di Fatani itu, sampai baginda raja sendiri mengucap, menyeru kepada rakyat jelata, wahai rakyat jelata, memeluklah agama suci ini. Raja Patani sendiri dakwah orang Patani minta memeluk agama Islam. Jadi semua itu barulah dikatakan Melayu itu wajib agama Islam. Dan dalam segi kepahaman Islam pula, dalam segi akidah dan tauhid itu, orang Melayu kita bermazhabnya Syafi'i, maknanya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan sekarang, kita sekarang banyak ujian. Apabila kita tinggalkan sejarah, maka timbullah kepahaman-kepahaman yang dibawa oleh orang-orang barat kepada kita orang timur, yang orang berpegang teguh dengan agama. Sekarang paham liberal sudah menyeludup di dalam tanah air kita, walau di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana. Jadi paham agama tidak. Kadang-kadang ada minta tidak mau jadi orang Islam, nak memeluk agama yang lain. Tetapi walau bagaimana sekalipun, yang inilah yang penting bagi kita. Kita kena jaga anak cucu kita bagi paham yang mengertikan sejarah. Jadi di sini macam mana kita berhenti dulu setakat ni dulu. Ada soalan. Banyak sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kepada ibu-ibu bapa kita, anak-anak semua dapat mengetawajuh dengar ni. Saya sebenarnya kalau bahasa Indonesia dia akan kata capek sangat. Umur pun banyak dah. Hari ni tak berhenti-berhenti bergerak. Tapi ingat atas kewajipan kita. Kita di sini kita kerjasama gabung minta anak-anak muda, ulama-ulama muda kita ni. Walau kita buka ada sekolah tahfiz Quran, kita buka ada sekolah pondok tradisional, pondok kitab-kitab tua. Kita kena yakinlah
Saya suka hati dan bersemangat apabila saya mari di sini. Saya pergi kepada Kuala Ketil dan tempat-tempat lain di negeri Kedah ini. Apabila kita ni ibu-ibu, bapa-bapa memberi sumbangan, beri semangat, beri pengorbanan. Ni pakat wakaf tanah, beli tanah membangunkan kawasan ini supaya jadi pusat, jadi kilang untuk mendidikkan anak-anak kita ni yang suci bersihnya, yang habis darjah 6 mengapa menghafalkan ngaji Al-Quran supaya jadi hafiz. Apabila sudah jadi hafiz, ngaji pula kitab, jadi ngaji kitab Jawi, jadi apa ni, supaya apa, jadi pelapis, jadi pengganti ulama-ulama Rabbani. Ibu-ibu, bapa-bapa, tidak ada tempat kilang yang lain yang dapat prosesnya ulama Rabbani. Ulama Rabbani di dalam lingkungan suasana didikan pondok tradisional, kitab orang tua kita. Kita tidak larang orang nak belajar cara baru, cara modern. Tetapi sekali-sekali kita jangan tinggal kitab orang tua kita. Ulama-ulama kita yang kita kenal kata kitab kuning, kitab Jawi. Sebab orang tua kita dengan bertukur rumuh, dengan pengorbanan yang sangat-sangat tinggi, terjemah kitab-kitab tauhid dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan asra Melayu, asra Al-Quran. Bukan mudah. Pengajian semacam ini pakai guna waktu berpuluh-puluh tahun. Bukan seperti mana pengajian akademik. Lalu tu alhamdulillah kita syukur, alhamdulillah kita beri sumbangan dan kita azam niatlah. Kata kita ada anak, ada cucu kita, sebahagian dari keluarga kita, holotlah anak kita, putera-puteri kita untuk belajar Al-Quran, mengajikan hafiz-hafizah, alim-alimah, supaya jadi bakalnya pendakwah, jadi dakwah. Sebab kalau kita tak buat, siapa dia nak buat? Jadi hari ini pondok alhamdulillah adalah satu kebangkitan yang baru dalam pengorbanan daripada para guru-guru, ustaz-ustaz yang mengorbankan waktu dan masa mendidikkan anak-anak kita ini yang bakal jadi ulama Rabbani. Jadi gitulah saya rasa. Ataupun nak ada soalan? Okey, jadi kalau gitu apa saja yang saya beri itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat, memberi taufik hidayah kepada kita. Kesilapan semua itu adalah daripada saya sendiri. Dan kita perlu untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, mengkaji dan selidik lagi. Siapa-siapa yang berminat nak kenalkan Patani itu apa nama, di sini ada buku. Boleh hubung, saat lagi boleh hubung di sini. Dan kalau yang asal-usul ini kena hubung dengan, kalau tak silap saya, Museum Negara di Kuala Lumpur. Ini ada hadiah untuk saya. Ini 2 jilid asal-usul Melayu. Itulah yang pentingnya kita kena peduli, kena benar-benar peduli kepada sejarah bangsa kita, dan anak-anak kita kena bermula belajarnya tulisan aksara Jawi. InsyaAllah kita ngaji hafiz, kita belajar bahasa Melayu dan kita belajar juga tulisan Jawi, aksara Arab. Sebab ini kita akan jadi alat untuk kita nak mempelajarinya ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi dan lagi masa-masa depan. Akhirnya saya nak sikit kata, patah-patah kata-kata orang tua kata, orang tua lama kata. Dia sebut kata, siapa kata kayu tak lendik, lepas lendik lendai pula. Mudah pantun dia. Siapa kata kayu tak lendik, lepas lendik lendai pula. Siapa kata Melayu tak cerdik, lepas cerdik pandai pula. Itu orang tua kita. Lepas tu bangsa Melayu kita di semenanjung tanah Melayu ni, bangsa Melayu kita bukan alim tentang hal agama, karang kitab pandai saja, berdakwah, bergerak seluruh Nusantara ulama-ulama kita dulu. Oleh waktunya singkat tak boleh nak beri, tapi nak gaya kata, jadi di Kedah, di Patani, kawasan kita di sini benteng besar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di pusat gerakan dakwah yang besar. Daripada Patani kepada Campa, daripada Campa ke Surabaya dan pulau-pulau Sumatera, sampai lahirnya pendakwah yang terkenal kata Wali Songo. Daripada Patani.
Nanti kita dengar bulan depan pula macam mana, insyaAllah. Kemudian tu, satu lagi yang kata bijak pandai bangsa Melayu kita ni, mereka pun ribuan tahun dulu dengan Romawi. Senjata api orang Patani yang buat 500 tahun dulu. Senjata api yang berdeh besar tu buat di Patani. Jepun tak pandai buat berdeh lagi. Jepun. Tapi sekarang ini kita Melayu, semua Jepun habis ni. Hak Jepun, semua Jepun habis. Anak-anak kita ingat, nenek moyang kita bijak dalam ilmu sains, teknologi, ilmu kimia, dapat buat senjata api dan sebagainya. Belajarlah sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.